Assalamualaikum guys, kita jumpa lagi dalam Flutter. Jadi kali ini saya nak tunjuk macam mana EVD ataupun Android Virtual Device ataupun emulator Android kita boleh launch daripada CLI. Dalam kes ini saya menggunakan Windows 10 dan saya gunakan apa yang dinamakan sebagai DOS prompt. Command prompt. DOS prompt tu ayat lama. Jadi apa yang kita perlu dibuat di sini adalah kita kena locate kat mana kita install Android SDK. Okay, kita kena locate kat mana kita install Android SDK. Default dia biasanya kalau kita tak ubah masa installation, dia akan hantar ke users / nama user / app data. Dalam app data, lepas tu /android /SDK. Tapi tu default. Tapi untuk kes saya letak di dalam d/android. Okay, saya letak di d/android. Mula-mula kita kena run dia punya ADB debug bridge. Okay, ADB debug bridge ni dia berada dalam SDK platform tools. Okay, dia berada dalam SDK platform tools. Zoom kejap Okay, Android SDK platform tools. Ini dalam folder saya, tapi kebanyakan orang dia akan install dalam users / folder users / android / app data / local / itu panjang sikit lah, sebab tu saya suka install SDK saya dalam tempat yang lebih pendek supaya saya boleh access dia dalam Android SDK. Ini yang saya biasa buat lah. Kena CD CD platform tools. Dan di sini kita akan run ADB debug bridge. ADB sekejap kita rujuk slide. Okay, ADB start server. ADB start server. Okay, tu arahan dia. ADB start server. ADB start server. So bila kita dah start server, kita kena pergi kepada folder yang seterusnya, iaitu emulator. Jadi kita keluar dulu cd ... naik atas, kita pergi kepada cd emulator. CD emulator, kemudian kita akan lihat apa yang ada dalam senarai emulator kita. Emulator minus list minus avds. So saya ada satu saja. Okay, buat ini emulator list avds, lepas tu dia keluar satu saja. Kalau ada dua lah, kalau ada satu je lah. Kemudian kita run benda ni dengan menggunakan emulator minus avd, dan kita kena mention nexus 5 API. Saya gunakan API level 29 yang saya install lah. Okay, bla bla bla. So dia akan keluarkan satu emulator. Cara macam ni pun boleh juga. Okay, cara macam ni pun boleh juga. Dan cara yang kedua, kita boleh run emulator ni sebenarnya daripada Visual Studio. So kita pergi kepada VS Code. Okay, kita pergi pada VS Code. Kita boleh juga install di VS Code. Bukan install lah, kita boleh panggil daripada VS Code ni juga. Assalamualaikum guys, kita sambung lagi dengan macam mana nak masukkan image dalam folder asset Flutter. Di samping itu kita akan masukkan juga label berserta dengan input text box. So kita sambung daripada projek yang sebelum ini, iaitu Hello Flutter. Mana Hello Flutter? So ini adalah Hello Flutter. Okay, sebelum tu kita boleh lihat dia punya kod dalam github.com/hirunizam/helloflutter.
So ini adalah kod yang kita tulis sebelum ni, hello world, hello Flutter, kemudian kita sambung dengan menambahkan image asset. So sebelum kita tambahkan image asset, kita lihat ada satu folder nama dia asset. Ada satu folder nama dia asset di sini, ni dalam Flutter project. Kita ada folder asset di sini, nampak ni folder assets, folder assets. Kalau tak ada, kita kena create lah. Okay, biasanya ada, sepatutnya ada lah. So ada folder nama dia assets. So folder assets ni kita kena masukkan gambar-gambar dia lah, gambar-gambar yang berkaitan. Ni contoh gambar dia. Okay, yang ni korang gunakanlah Canva ke Photoshop ke apa-apa photo editor, kemudian masukkan dalam folder asset. Macam mana nak masukkan dalam folder asset? Satu cara, kita boleh pergi ke asset ni, right click asset, dan kita boleh reveal in file explorer. Jadi selepas kita reveal dalam file explorer, kita akan dibawa ke Windows Explorer, dan ini adalah folder asset. Jadi apa-apa image, PNG ke JPG ke, copy paste masuk dalam ni je lah. Okay, boleh. Cara macam tu lebih mudah. Dan kemudian ada satu item yang kita kena letak dalam, selepas kita punya image asset ready, kita kena masukkan dalam satu item dalam pub spec YAML, iaitu kita kena masukkan asset register tadi. Okay, so kita kena registerkan asset tadi. Okay, so ini adalah grafik yang kita nak masukkan, ataupun ini adalah folder yang kita nak register supaya dia boleh access, ataupun project Flutter ni, apps Flutter ni boleh access kepada folder asset. Jadi dia akan cari asset ini, iaitu di sini. Ini adalah asset folder kita yang mengandungi image. Okay, so selepas itu kita akan panggil dalam main.dat. Kita masih berada dalam main.dat. Yang ni kita akan masukkan, sekejap ya, saya tutup ni. Kita akan masukkan, zoom kejap. Kita akan masukkan item ini. Sini. So pastikan kita letak padding. Padding ni adalah satu widget. Dia macam satu div lah. Kalau dalam HTML dia adalah div, division, padding. Yang mana dalam padding ni kita boleh set insert, edge insert ni adalah dia punya jarak. Okay, jarak kiri kanan atas bawah. Dia menggunakan 16 pixel lah. So nanti akan ada buffer untuk dia ada jarak pada div tersebut. Dan kita masukkan chal, image, dan point kepada asset image, iaitu nama file kita. Kalau macam saya punya tadi, small banner. So masukkan di sini kita punya nama. Okay, kita punya nama image tadi dalam asset. So kita lihat ada tak nama image yang nama dia small banner dalam folder asset. Small banner. Ni. Kita ada small banner. Pastikan dia ada dalam folder asset. Pastikan gambar tersebut ada dalam folder assets. Saya dah masukkan small banner. Dan kita dah boleh masukkan lah small banner asset. Dan kemudian kita tambah satu lagi div, iaitu untuk masukkan text field ataupun label. Okay, kita masukkan text field ataupun label di mana? Ini contoh dia lah. Okay, so apa yang kita nak buat, dia akan masukkan, dia akan letakkan satu label text. Okay, label di sini. Dan ini adalah text field. Kita letak text field. Dalam padding ni ada satu text field. Text field ni macam input box lah, ataupun text box. Dan kemudian kita letak labelnya di sini, decoration. Pada bahagian decoration ada label dia. So kita tambah satu padding. Okay, tambah satu padding. Dan dalam padding ni kita tambah child text field. Okay, kemudian kita akan bagi nama controller, ataupun ini nama ID ataupun variable name kepada text field ni. Text field ni adalah
text box ataupun input text. Dan pastikan set dia punya label text untuk label. Okay, label text ni adalah untuk keluar label. Nanti kita lihat di sini kita ada dua text box. Okay, kita ada dua text box. Text box untuk nombor yang pertama dan text box untuk nombor kedua. Dan kemudian kita akan ada button lah untuk add, add data tersebut. Okay, tapi yang add data ni kita cover kemudian lah. Itu lebih kepada proses untuk menambahkan data. Okay, proses untuk menambah data bukan menambah data, dia membuat proses penambahan. Okay, buat proses penambahan. Okay, yang itu kemudian. Tapi yang sekarang ni kita dah dapat idea macam mana nak tambahkan image ke dalam apps kita. Okay, dan ataupun kita boleh letak label dia. So bila kita punya main.dat dah ready, pubspec YAML kita dah ready, dah register asset folder di sini, dan kita boleh run dia lah. Macam nak run dalam dalam VS Code yang kita dah install Flutter plugin, dia akan nampak di sini satu button run. Ini adalah khas untuk Flutter lah biasanya. Ataupun kita boleh tekan F5. Tekan function 5. Function F5. So F5 boleh dijadikan shortcut ataupun tekan di sini. Sebenarnya di sini kita boleh juga panggil kita punya AVD, Android Virtual Device, ataupun emulator. Kita boleh panggil dari sini. So kita boleh launch dari sini terus. Yang awal tadi saya tunjuk macam mana nak panggil AVD dari CLI, emulator daripada command prompt. Yang ni kita run terus. Dan sebenarnya Visual Studio Code dia boleh panggil terus emulator dari sini. Tu dia minta kita pilih emulator yang kita ada. Kalau emulator tu ada, kita dah define dalam tutorial sebelum ni, kita punya emulator, ataupun kita dah connected dengan apa-apa Android device melalui USB debugging. So dia akan tersenarai di sini. Kalau tak ada, kita create je lah. Create Android emulator. Dan dia akan ambil masa untuk launch kita punya emulator. Okay, so sekarang ni dia app yang baru punya. App yang baru kita lihat. Dia tengah loading. Biasanya first time kalau nak load. Okay. So ini adalah banner yang tadi, small banner. Dan kita akan masukkan nombor yang pertama, 2. 2 dan klik 3 dan klik additional. Okey, dia tak function lagi lah sebab button ni kita tak bagi kod ataupun arahan untuk buat penambahan ataupun pindah kepada page yang lain. Tapi kaedah dia lebih kurang macam tu. Kita dah buatkan satu gambar di sini, masukkan satu gambar menggunakan access image, kemudian kita masukkan juga di sini text field, dan kita ada mana tadi text field, kita ada text field dan kita ada label. Okey, kita ada text field dan ada label. Okey, jangan lupa kod kita berada di github.com/kirunizam/helloflutter. Okey, setakat itu dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.